Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Allah berkatilah umur kami. Ya Allah berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa adik-beradik kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di dalam perkongsian kita Kembara Jiwa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam perkongsian ini kita akan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil hikmah dan pengajaran. Sayyidati wa sadati akhwati fillah, as'adallahu masa'akum bi kulli khair. Naltaqi mujaddadan ma'a liqa'ina al-usbu'i rihlatir ruh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haitsu ندرس في هذه اللقاءات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنتخذ من هذه السيرة العطرة durusan wa ibara. Dan tetamu kita di dalam perkongsian ini adalah Fadilatul Syekh Muntasir Abdul Basit, wa dhaifuna fi hadhihi al-halaqa huwa Fadilatul Syekh Muntasir Abdul Basit. Kaifa haluka ya ustazna? يا مرحبا الله يحفظكم بارك الله فيكم. أما زال حديثنا اليوم عن خطة العمل النبوي بعد الهجرة. InsyaAllah tajuk kita masih mengupas tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dalam pertemuan yang lepas, Fadilatul Syekh telah mengupas beberapa perkara utama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah. Di antara perkara utama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan bersama dengan para sahabatnya adalah membina masjid. Di antara perkara yang Nabi SAW lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. تكلمنا في اللقاء السابق عن أمور تتعلق بأهم الأشياء التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. من هذه الأشياء المهمة هو بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. تحدث فضيلة الشيخ عن هذا الموضوع باستفاضة في اللقاء السابق، وسيواصل فضيلة الشيخ عن هذا الموضوع، عن الخطة النبوية في بناء المدينة النبوية، tentang strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina Madinah. Dan kita akan persilahkan kepada Fadilatul Syekh untuk mengupas tajuk ini.
ونؤتي الفرصة كاملة لفضيلة الشيخ لإلقاء المحاضرة. تفضل يا أستاذنا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلمنا من لدنك علما. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك الذي نجلس فيه حول مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول سيرته العاطرة، نمتثل لأوامر ربنا حين أمرنا بالاقتداء برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونضيء مصابيح حياتنا بمعرفة سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفة بالسيرة من أكثر ما يبني الأمم ويعيد الأمة الإسلامية إلى مجدها، حينما تعرف كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وكيف صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وأصبحت أمة عظيمة. إذا أرادت الأمة أن تعود إلى مجدها مرة أخرى فلتقتفي خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولتتعلم وتعرف كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام وكيف أقام أمة المسلمين. Fadil Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir dalam perkongsian kita di malam hari ini. Dan di dalam perkongsian ini kita akan mempelajari tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah yang sangat harum, sirah yang mulia, sebagai pengamalan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh teladan yang baik. Dan melalui sirah Nabi SAW kita akan mengetahui, kita akan mempelajari bagaimana Rasulullah SAW membina umat. Artinya, agar kita boleh berjaya membina umat, sebagaimana kejayaan Rasulullah SAW, kita perlu melalui apa yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Kita perlu membina umat dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. ونحن في محاضرتنا السابقة بدأنا يا أيها الإخوة حديثا حول أركان خطة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. النبي لم يهاجر إلى المدينة بغير خطة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نخطط لحياتنا. وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة تقوم على 4 أركان أساسية. تكلمنا عن ركنين في الأسبوع الماضي، وهما الجانب الديني والإيماني بإقامة المسجد، والجانب الاجتماعي والداخلي بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وبقي معنا يا أيها الإخوة والأخوات ركنان آخران، ألا وهما الجانب الخارجي بعلاقة المسلمين بغيرهم، جانب الدولة والوطن والأمة والدفاع، وجانب المالي والاقتصادي ألا وهو جانب التجارة والسوق وما إلى ذلك. فسنبدأ إن شاء الله رب العالمين في حديثنا حول الجانب الثالث، ألا وهو جانب الدستور، دستور المدينة الذي كان هو السبب في صناعة شخصية الدولة الإسلامية واستقلالها. Dalam perkongsian kita minggu lepas, kita telah mempelajari tentang plan strategik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina Madinah. Ada 4 perkara utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perkara pertama adalah berkaitan dengan pembinaan keimanan melalui pembinaan masjid. Dan yang kedua berkaitan dengan hubungan sosial di antara masyarakat Islam dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Dan 2 perkara ini telah kita kupas dalam pertemuan yang lepas, dan kita ada lagi 2 perkara utama yang menjadi plan strategi Rasulullah SAW dalam membina Madinah. Yang ketiga atau yang akan kita kupas bersama dalam perkongsian kita di malam hari ini adalah berkaitan antara hubungan antara umat Islam dengan orang bukan Islam, undang-undang yang mengatur hubungan tersebut antara sesama umat Islam dan umat Islam dengan golongan yang bukan Islam, atau yang kita kenal sebagai undang-undang
atau yang boleh kita namakan sebagai Piagam Madinah. Dan bahagian yang keempat adalah berkaitan dengan ekonomi, di mana tentunya pembinaan satu umat perlu kepada pembinaan ekonomi, dan itu yang juga diambil berat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkongsian kita di malam hari ini, insyaAllah Fadil Syekh akan mengupas dua perkara utama ini, dua pelan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat untuk membina Madinah. كان الركن الثالث يا أيها الإخوة في خطة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد المسجد والمؤاخاة هو الالتفات إلى صناعة كيان الدولة في مواجهة العدو الخارجي. إذا كانت المؤاخاة تهتم بالجانب الداخلي والاجتماعي والعلاقات الداخلية في الدولة، فهناك أيضا العلاقات الخارجية، علاقات المسلمين بغيرهم في الدولة وعلاقات المسلمين مواجهاتهم مع أعدائهم من المشركين الذين يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأهل المدينة عموما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صنع الوثيقة أو الدستور، دستور المدينة، والذي سمي بالوثيقة. وهذه الوثيقة يا أيها الأحبة هي أول صيغة يعني سياسية مكتوبة لإقامة الدولة الإسلامية وإقامة المواطنة بين المواطنين وأهل الدولة. يعني أن تقوم الدولة على أسس، ليست شيئا عشوائيا. هناك قانون وهناك دولة وهناك دستور وهناك وثيقة وهناك عقود واضحة وبنود واضحة في علاقات المسلمين بغيرهم في داخل المدينة وعند مواجهة أعدائهم. Dan plan strategi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga dalam membina Madinah adalah berkaitan dengan pembinaan daulah, pembinaan Madinah, melindungi Madinah dari serangan musuh luar, berkaitan dengan hubungan antara umat Islam dengan orang yang bukan Islam yang berada di dalam Madinah, dan hubungan antara umat Islam dengan orang-orang bukan Islam yang berada di luar Madinah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk satu piagam di Madinah atau undang-undang, dan ia adalah undang-undang pertama yang berkaitan dengan politik yang dibina di dalam Islam, yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan daulah Madinah. Satu negara yang berdiri tegak di atas undang-undang, satu negara yang berdiri tegak di atas aturan, satu negara yang berdiri tegak di atas perundangan yang menegaskan, yang memperincikan bagaimana hubungan antara umat Islam dengan selain mereka di dalam negara Islam, dan bagaimana hubungan umat Islam dengan orang-orang yang berada di luar sana yang memusuhinya. كانت بنود هذه الصحيفة أولا يعني فيها عدة معاني. أولا أن يكون هذا الدستور مكتوبا وموثقا وموقعا عليه من الأطراف كلها، بحيث أنه ليس كلاما قد يتنصل منه في الغد، وإنما هو كلام مكتوب وموثق بحيث لا يستطيع أحد بعد ذلك أن يقول أنا لم أعرف هذا الكلام، لا يستطيع أحد أن يخالف بنود هذه الوثيقة، فهي مكتوبة. هذا أولا. الشيء الثاني يا أيها الإخوة أن هذه الصحيفة والوثيقة كان فيها معنى المواطنة ودولة القانون. هناك قانون وبنود واضحة، وهناك مواطنة، دولة تشمل كل المواطنين مسلمين وغير مسلمين. تمام؟ أيضا كان في هذه الوثيقة بنود تتحدث عن الأمة، أمة أهل المدينة شاملة تشمل المواطنين جميعا، المسلمين وغير المسلمين. وكان أيضا في هذه الوثيقة بنود تتحدث عن الدفاع المشترك، الكل يدافع عن المدينة. ثم كان في هذه الوثيقة المرجعية العليا هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الوثيقة أسست لمعنى استقرار السلطة السياسية
في دولة المدينة. Piagam Madinah atau Undang-Undang Madinah yang diasaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalamnya banyak terkandung prinsip-prinsip utama, perkara-perkara utama. Di antaranya adalah undang-undang tersebut, piagam tersebut adalah sesuatu yang bertulis, sesuatu yang ditulis dan dipersetujukan dan dimaklumkan kepada semua orang yang berada di Madinah. Kemudian yang kedua, di dalam undang-undang tersebut kita boleh memahami prinsip tentang kewarganegaraan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengasaskan satu satu negara Madinah yang dibina di atas undang-undang yang mencakup di dalamnya umat Islam dan orang bukan Islam. Perkara yang ketiga, undang-undang tersebut ia menganggap bahawa umat Madinah ataupun warga Madinah terdiri dari golongan orang Islam dan golongan orang bukan Islam. Perkara yang keempat adalah di dalam undang-undang tersebut terdapat kewajiban untuk mempertahankan Madinah bersama. Artinya kewajiban untuk mempertahankan Madinah. Umat Islam dan orang bukan Islam memiliki tanggungjawab untuk mempertahankan Madinah jika ada serangan dari musuh dari luar. Kemudian yang kelima, yang menjadi rujukan utama di dalam undang-undang tersebut adalah Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam, di antara perkara yang terdapat di dalam Piagam Madinah ataupun di dalam undang-undang tersebut adalah ketegasan tentang kuasa politik bagi daulah yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya daulah yang bukan dibina di atas kepentingan individu, tapi daulah yang dibina di atas undang-undang yang tegas. طبعا يا أيها الإخوة، موضوع الوثيقة هذا وموضوع الصحيفة كان نقلة حضارية بعيدة جدا وكبيرة جدا. العرب الذين كانت كل حياتهم تتلخص في شيوخ القبائل والزعماء، تحول الأمر إلى دولة المؤسسات. هناك دستور، وليس الأمر مقتصرا على القائد أو شيخ القبيلة فقط، لا، هذه دولة لها دستور ولها مؤسسات، والقائد يخلفه قائد آخر وفق هذه المؤسسات ووفق الدستور، وهناك قواعد تجعل الدولة لا تسقط بسقوط القائد لأنه لها دستور تسير عليه. هذا كله نقلة بعيدة في تاريخ الحضارة والعرب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني من علمه هذا؟ النبي نشأ في بيئة فيها القبلية والعصبية والغارات والقبائل، ليس فيها معنى الدولة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أسس دولة. الذي علمه هذا هو الله رب العالمين. النبي لم يرى هذا النموذج السياسي في جزيرة العرب أبدا، ولم يعلم به، ولكن الذي جعله يقيم دولة على هذه الأسس وعلى بهذه القيادة السياسية العظيمة والنظرة البعيدة والمعاني الحضارية الكبيرة التي تقيم الدول، هذا دليل يعني على أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى علمه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي لنا حتى نعرف أن الأمة والدولة لا تقوم على شخص، وإنما الدولة تكون دولة مؤسسات لها دستور يحميها. إذا مات قائد الدستور يجيء بقائد آخر. Dengan adanya Piagam Madinah, dengan adanya Undang-Undang Madinah, ia adalah satu lompatan yang besar bagi masyarakat Arab pada ketika itu, di mana sebelum ada perkara ini, masyarakat Arab hidup dalam kabilah-kabilah, dalam puak-puak, dalam kumpulan-kumpulan, di mana pemimpin kabilah ialah yang berkuasa, yang memegang keputusan. Dengan adanya perlembagaan, dengan adanya undang-undang yang diasaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlahirlah satu kepemimpinan yang tidak terfokus kepada satu orang. Artinya, apabila di zaman jahiliyah, apabila satu pemimpin mati, maka berakhirlah kepemimpinan tersebut, undang-undang tersebut akan digantikan dengan aturan yang berbeza. Sedangkan dalam Islam, ketika seorang pemimpin
meninggal dunia, maka akan ada pemimpin lain yang akan berpegangan kepada prinsip Islam yang telah ditegaskan, yang telah ditetapkan. Tentu ia adalah satu lonjakan yang tinggi dari keadaan yang dijumpai oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah dahulu. Jika kita mengupas tentang perkara ini, maka kita boleh mengetahui dengan yakin bahwa satu lompatan yang besar yang dilakukan oleh Muhammad SAW adalah satu tanda bahwa perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah satu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seseorang yang terlahir dalam masyarakat kabilah, di mana kepemimpinan berada di bawah keputusan seorang pemimpin, bertukar kepada satu kepemimpinan yang berasaskan kepada aturan, kepada undang-undang, kepada perlembagaan yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membina perlembagaan, undang-undang untuk mengatur kemaslahatan ini. وبالتأكيد أنكم اشتقتم إلى معرفة بعض بنود هذه الوثيقة، وسأذكر البنود يعني سريعا. أول بند يا أيها الإخوة هو أنه لا قبلية. هذه دولة ليس فيها مكان للقبيلة ولا القبلية، وإنما هذه دولة تسع الجميع. فكان البند الأول أن أهل هذه الصحيفة أمة واحدة من دون الناس. أمة واحدة يعني ليست المسألة قائمة على قبلية، وإنما كل أهل هذه الصحيفة سواء من المسلمين أو من المشركين المقيمين في المدينة أو من اليهود المقيمين في المدينة أيضا أمة واحدة من دون الناس، يعني مواطنون في دولة واحدة. فكان هذا هو البند الأول الذي يعني ألغى مسألة التعصب للقبلية. أهل المدينة كانت الحروب بين الأوس والخزرج، وكانت الحروب بين اليهود، وكانوا ينقسمون فريق مع الأوس وفريق مع الخزرج وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البند الأول ألغى كل هذه التعصبات القبلية المحدودة، وجعل المدينة كلها على قلب رجل واحد بغض النظر عن اختلاف الأديان، وإنما الكل مواطنون في دولة واحدة. أهل هذه الصحيفة أمة واحدة من دون الناس. Mungkin kita tertarik untuk mengkaji beberapa aspek yang terkandung di dalam Piagam Madinah, di dalam undang-undang yang diasaskan oleh Nabi SAW. Perkara pertama yang penting di dalam undang-undang tersebut adalah menolak perkauman. Menolak perkauman di mana Madinah, Daulah Madinah yang diasaskan oleh Nabi SAW, ianya terbuka bagi semua golongan. Di dalam negara Madinah yang dibina oleh Rasulullah SAW, terdapat orang-orang Islam dan terdapat orang-orang bukan Islam dari golongan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada ketika itu. Dan mereka semua adalah warga negara, mereka adalah memiliki kerakyatan Madinah yang di dalamnya Rasulullah SAW menghapus ta'assub, perkauman. Rasulullah SAW menghentikan perkara yang dulu terjadi pada masa jahiliyah. Dahulu sentiasa terjadi peperangan antara masyarakat Aus, antara kabilah Aus dengan Khazraj, dan mereka adalah orang-orang Arab yang ada di Madinah. Banyak terjadi peperangan antara orang Yahudi, sesama Yahudi, ataupun dengan orang Arab. Itu semua terjadi dulu pada masa jahiliyah, dan dengan undang-undang yang diasaskan oleh Nabi SAW, tersatulah mereka dengan menegaskan bahwa penduduk Madinah adalah satu bangsa. Penduduk Madinah adalah satu umat yang mereka berbeza dengan umat lain di luar sana. البند الثاني الأعجب والمدهش الذي يزيل النظرة القبلية والنظرة التي كانت تقوم على القبيلة وتعصباتها. بند عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بكتابة هذا البند، ألا وهو: للمسلمين دينهم ولليهود دينهم.
هذا بند يتحدث عن دولة فيها حرية الاعتقاد، رغم أن القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أرسى في هذه الصحيفة أنه لا إكراه في الدين، وأنه في داخل هذه الدولة يجوز أن يوجد المسلم وغير المسلم، فاليهود لا يكرهون على الإسلام وغير المسلمين لا يكرهون على الإسلام. هذا دين لا يحتاج إلى أحد أن يدخل فيه رغما عنه، هذا دين الحرية. لذلك النبي جعل بند من بنود الصحيفة والوثيقة دستور المدينة حرية الاعتقاد، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم. هذا هو البند السادس. Perkara yang kedua di antara perkara yang menarik yang ada di dalam Piagam Madinah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang kebebasan beragama, di mana di dalam Piagam Madinah tersebut tertulis bahwa orang-orang Islam berhak untuk mengamalkan agama mereka dan orang-orang Yahudi mereka berhak untuk mengamalkan agama mereka. Undang-undang memberikan kebebasan kepada masyarakat Madinah untuk mengamalkan agama mereka. Ia memberikan kebebasan untuk beragama, tiada sesiapa yang dipaksa untuk masuk ke dalam agama apapun. Ia menegaskan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tiada paksaan di dalam beragama, di dalam agama. Dan piagam tersebut yang Rasulullah SAW perintahkan untuk ditulis, ia menegaskan bahawa tiada sesiapa pun yang berhak untuk dipaksa masuk ke dalam agama Islam. وأما البند الثالث فهو في هذه الصحيفة والدستور كان يؤسس للدفاع المشترك لجيش واحد يحمي المدينة، فكان مكتوبا في هذه الصحيفة أن بين أهل هذه الصحيفة يعني الذين وقعوا عليها بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، يعني الكل يجتمع في جيش واحد للدفاع عن من يحارب أهل هذه الصحيفة، سواء كانت الحرب على المسلمين اليهود يدافعوا معهم، أو كانت الحرب على اليهود المسلمون يدافعون عنهم. الكل يعني مواطنون، ما أي أحد من أهل هذه الصحيفة، أي قبيلة، أي عرقية دينية أو ما إلى ذلك تحصل عليهم الحرب، الكل يدافع عنهم، جميع أهل هذه الصحيفة يدافعون عنهم. هذا شيء عجيب، يعني ليس هناك جيش لكل قبيلة، إنما هو جيش واحد للمدينة يدافع عنه. صحيح طبعا أنه بعد ذلك اليهود لم يوفوا بهذا الأمر وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمين كانوا على دستور المدينة، وأن المدينة الكل يدافع عن أهل هذه الصحيفة، فهذا بند الدفاع المشترك وتكوين الجيش. Perkara ketiga di antara perkara yang menarik yang terkandung di dalam Piagam Madinah, di dalam asas undang-undang yang diasaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan dengan kewajiban bersama untuk membela dan mempertahankan Madinah. Artinya di dalam Piagam Madinah tertulis akta ataupun pasal yang berkaitan dengan kewajiban semua orang yang berada ataupun bersetuju dengan Piagam Madinah untuk bersama-sama mempertahankan Madinah jika ada nasir asing yang datang untuk menyerang, sama ada menyerang umat Islam ataupun menyerang golongan orang-orang Yahudi. Dan semua orang-orang yang berada di dalam Piagam Madinah tersebut, mereka telah pun bersetuju untuk bersama-sama mempertahankan Madinah dari serangan asing. Meskipun dalam sejarah akhirnya kita mengetahui bagaimana orang-orang Yahudi melanggar perjanjian mereka, mengkhianati undang-undang yang telah mereka persetujui ini, bagaimana orang-orang Yahudi mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW, mengkhianati perjanjian dengan umat Islam. Sedangkan umat Islam tetap berpegangan kepada apa yang terkandung di dalam Piagam Madinah, tetap berpegangan pada apa yang terkandung di dalam undang-undang Madinah. والبند الرابع يا أيها الإخوة مرتبط بالبند الثالث. الجيش والدفاع المشترك يحتاج إلى تكاليف،
فلو تكلف النبي وحده بالتكاليف الحرب لاعتمد الجميع على أن النبي وحده يجهز الجيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بندا في الصحيفة أن بين أهل هذه الصحيفة على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، يعني هناك استقلال مادي وتحمل لتكاليف الحرب على الجميع، على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وهذا شيء مهم جدا، إنه الكل يعني يدافع والكل يتحمل التكاليف، ليست التكاليف على فريق دون الآخر. هذه دولة الكل فيها يتحمل التكلفة والكل فيها يتحمل الحرب، فهذا تأسيس لمعنى الولاء الكامل للدولة، لأن الكل يشارك فيها بدمه وبماله. Dan akta yang keempat ataupun pasal yang keempat di dalam Piagam Madinah yang menarik untuk kita bahas adalah berkaitan dengan apa yang perlu ditanggung oleh masyarakat Madinah apabila terjadi peperangan. Artinya dari mana biaya keuangan peperangan tersebut tanggung. Di dalam Piagam Madinah tertulis bahwa peperangan tersebut akan ditanggung oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Islam. Bukan saja umat Islam yang menanggung kerugian ataupun biaya untuk mempertahankan Madinah, tapi orang-orang Yahudi pun bertanggung jawab untuk mengeluarkan harta benda mereka untuk menjayakan keselamatan Madinah jika ada serangan dari luar sana. Ia menegaskan kepada kita bahwa semua yang berada di dalam Madinah bertanggung jawab untuk mempertahankan Madinah, dan semua yang berada di Madinah bertanggung jawab untuk mengeluarkan harta benda mereka untuk mempertahankan Madinah. Ia juga menegaskan kepada kita bahwa pembinaan Madinah di atas undang-undang tersebut menuntut kepada semua rakyat yang berada di dalamnya untuk mempertahankannya dengan diri mereka dan harta benda mereka. ثم كان البند الذي بعد ذلك بند يتحدث عن أهل المدينة في داخلهم، أهل هذه المدينة من المسلمين أو اليهود، ربما أيضا الأوس والخزرج وغيرهم كانت بينهم إحن قديمة، كانت بينهم عداوات قديمة، فحتى لا تتجدد هذه العداوات مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم وضع بندا أن جوف يثرب حرام لأهل هذه الصحيفة، يعني أن داخل المدينة محرم أن يحدث فيه قتال داخلي، وأن من يجترئ ويثير فتنة داخلية سيكون أهل الصحيفة جميعا عليه، الدولة جميعا تقف في وجه من يثير الفتن، فليس هناك مكان للفتنة ولا لإراقة الدماء في داخل هذه الدولة. كان البند يقول جوف يثرب حرام لأهل هذه الصحيفة، فهي مدينة سلام ممنوع فيها الاقتتال، وفيها يعني حرمة المدينة نفسها وحرمة الدماء في داخل هذه الدولة. Di antara akta ataupun pasal yang menarik juga di dalam Piagam Madinah adalah berkaitan dengan permusuhan yang dahulu ada antara masyarakat Madinah, antara kaum Aus dengan Khazraj, antara orang Yahudi sesama mereka ataupun antara orang Yahudi dengan bangsa Arab, di mana di dalam pasal tersebut, di dalam akta tersebut terkandung prinsip yang menegaskan bahwa negeri Madinah mesti bersih dari permusuhan dan peperangan antara orang-orang yang berada di dalamnya. Artinya, sesiapapun yang memulakan peperangan, sesiapapun yang memulakan kekacauan di antara Madinah, maka seluruh masyarakat Madinah yang lain akan mempertahankan Madinah dari kekacauan tersebut. Tiada tempat bagi perpecahan, tiada tempat bagi penumpahan darah, tiada tempat bagi permusuhan dan peperangan di dalam Madinah, selain negeri Madinah itu sendiri adalah satu negeri yang mulia, negeri yang suci, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk melakukan
untuk memulakan peperangan di dalamnya. ثم نأتي إلى البند الأخير في هذه الصحيفة والذي يعني قد نختم به محاضرتنا، ألا وهو بند أن أهل هذه الصحيفة قد تحدث ما بينهم مشاكل. هذا شيء واقعي، قد يحدث شجار اشتجار، قد يحدث اختلاف مالي أو اختلاف عداوات أو مشكلات قد تحدث. أين المرجعية؟ إلى من يرجع الناس؟ فهنا كان هناك بند عبقري موجود في هذه الصحيفة، ألا وهو أن ما كان بين أهل هذه الصحيفة، هكذا يقول البند، ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يعني مشكلات، فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البند جعل هناك مرجعية قضائية. النبي بحكم أنه يعني زعيم المدينة ورئيسها وإمامها، فجعل هناك مرجعية قضائية حين يحدث اختلاف بين أهل هذه الصحيفة، وهذا شيء يعني وارد. فحتى يعود السلم والأمان هناك مرجعية قضائية يرجع الجميع إليها ويلتزم الجميع بأحكامها. تأسيس للسلطة القضائية، تأسيس للسلطة التشريعية، تأسيس للجيش. يعني صحيفة عجيبة وبنودها عجيبة يا أيها الأخوة، ولذلك يعني إذا درسها الإنسان يجد فيها أشياء عظيمة جدا، أشياء تتكلم عن التعايش السلمي وسيادة القانون والعدالة، بخلاف ما كان موجودا في القبلية وانصر أخاك ظالما أو مظلوما بالمفهوم الجاهلي، يعني قف معه سواء كان ظالما أو مظلوما. الإسلام غير هذا المفهوم تماما وقال لا، انصره مظلوما وقف في وجهه إذا ظلم فذلك نصرك إياه. ويعني هذه الصحيفة شيء عجيب، وطبعا لن نستطيع أن نتحدث عن السوق اليوم لأن المحاضرة طالت منا، فسنجعله المرة القادمة إن شاء الله. Dan di antara perkara menarik yang ada di dalam akta Piagam Madinah ataupun Undang-Undang Madinah atau pasal yang terdapat di dalam Piagam Madinah adalah perkara akta yang berkaitan dengan apabila terjadi pertikaian, perselisihan, pergaduhan antara sesiapapun yang berada di Madinah, maka kepada siapakah undang-undang siapakah yang akan diterapkan? Maka di dalam Piagam Madinah tertulis bahwa kekuasaan undang-undang ada pada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW sebagai pengasas dan pemimpin menegaskan bahwa kekuatan undang-undang ada pada marji'iyahnya ataupun ada pada dari mana undang-undang tersebut diambil, dari mana undang-undang tersebut diangkat, yaitu dari undang-undang Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga penduduk Madinah boleh kembali kepada kedamaian, keamanan dan semua berpegang kepada prinsip undang-undang yang ditetapkan oleh pengasas Madinah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan undang-undang tersebut terasaslah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perundangan, lembaga yang berkaitan dengan kehakiman, lembaga yang berkaitan dengan militer yang membolehkan masyarakat Madinah hidup dengan penuh perdamaian, hidup dengan penuh keadilan, berbeza dengan apa yang dipegang oleh prinsip orang-orang jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah akan berpegangan kepada prinsip pertahankanlah saudaramu sama ada dia benar ataupun dia salah. Itu prinsip jahiliyah. Di mana selagi dia adalah saudara saya, dia adalah kerabat saya, dia adalah ahli keluarga saya, maka saya akan mempertahankannya sama ada dia benar atau dia salah. Sedangkan ketika kita menerapkan prinsip Islam, maka Rasulullah SAW ataupun Islam menegaskan untuk kita mempertahankan saudara kita apabila dia benar dengan mempertahankannya, apabila dia salah dengan membawanya kepada kebenaran, dengan menolaknya menuju kepada kebenaran. Maka Islam menggantikan semua prinsip-prinsip jahiliyah tersebut dengan Piagam Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kupasan tersebut menjadi penutup kita di dalam perkongsian kita di malam hari ini, sehingga masih ada satu lagi tajuk berkaitan dengan isu utama ataupun perkara pertama yang dibina ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan Fadilatul Syekh mengucapkan terima kasih, dan kami di sini pun mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam perkongsian kita di malam hari ini. Jadi kita mengupas apa perkara-perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pertemuan yang lepas. Kita dah mengupas tentang persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, juga pembinaan masjid yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru sahaja tadi Fadilatul Syekh mengupas tentang Piagam Madinah atau Undang-Undang Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan undang-undang tersebut terbinalah Daulah Madinah, terbinalah negara Madinah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpinnya, dan Piagam Madinah atau Undang-Undang Madinah yang mengatur kehidupan di antara penduduknya yang terdiri dari kaum muslimin, terdiri dari orang-orang Yahudi, di mana umat Islam itu sendiri pun terdiri dari banyak kabilah, sama ada yang hijrah dari Mekah ataupun penduduk asal Madinah. Semoga dengan perkongsian ini ada ilmu yang kita dapatkan, ada manfaat kebaikan yang kita boleh kongsikan. Dan nashkur fil khitam Fadilatul Syekh ala hadhihi al-muhadarah al-jamila al-qayyimah, ونلتقي إلى أن نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله. نعم. لو كلمة الختام يا مولانا. كلمة ونختم بها المسجد. تفضل. نعم. كلمة نختم بها مجلس. بارك الله فيكم. أنا أريد الإخوة أن ينتبهوا إلى عظمة الإسلام، إلى أن هذا الدين ليس دروشة، وليس المتدينين يسوقهم غيرهم. لا، انظروا إلى ديننا كيف يؤسس للدولة. انظروا إلى هذه البنود العظيمة التي هي دستور منذ 1448 عاما. هذا الدين يقوم على خطط ويقوم على علم، وأهل الدين وأهل الإسلام يستطيعون إقامة دولة وإقامة أمة قائمة على علم، قائمة على دستور، وقائمة على نهضة شاملة اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية وقضائية، جميع الجوانب. يعني أنا أريد أن نعتز بديننا، وأن نعرف قيمة هذا الإسلام، وأن هذا الإسلام لا يصنع الدولة بالدروشة ولا بالتدين الفارغ، وإنما يصنع الدولة بأسس وبقيم وبمبادئ وبدستور وبقانون. فهذا يزيدنا اعتزازا بديننا، ويزيدنا ثقة أن هذا الإسلام قادر على أن يصنع دولة وأمة عظيمة. Piagam Madinah mengajarkan kepada kita tentang kehebatan dan kebesaran Islam, di mana Islam dan negara Madinah yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dibina di atas satu keagamaan yang tidak berasaskan kepada ilmu, justru ia dibina di atas undang-undang dan ilmu. Undang-undang yang telah dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu, menegaskan kepada kita bahawa kerajaan Madinah dibina di atas ilmu, di atas undang-undang yang mengatur di dalamnya perkara-perkara yang berkaitan dengan sosial, perkara-perkara yang berkaitan dengan politik, perkara-perkara yang berkaitan dengan kehakiman, perkara-perkara yang berkaitan dengan jenayah, perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan antara sesama umat Islam dan hubungan dengan orang-orang yang di luar Islam, yang menegaskan juga kepada kita bahawa umat Islam mampu menegakkan Islam dengan ilmu, umat Islam mampu menegakkan Islam dengan aturan, umat Islam mampu menegakkan Islam dengan piagam Madinah. Syukran ala husni istima'ikum, wa ila an naltaqi fil usbu'il qadim, nastaudi'ukumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله